Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka min syarri Rabbi syrah li sadri. Okay, so hari ini kita akan masuk pelajaran 8 iaitu peranan wahyu dan akal. Standard kandungan ialah menggunakan wahyu. So kita kena tahu apa dia wahyu. Ya, sebab apa dia kata di sini menggunakan wahyu. Adakah wahyu tu barang ke apa ke? Sebab dia suruh guna ni. Apa dia wahyu? Dan juga akal. Guna wahyu dan juga akal. Ada dua benda yang berbeza. Nak buat apa guna ni? Sebagai panduan. Panduan dekat kita untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah dan juga khalifah Allah di muka bumi ni. So kita kena guna kedua-dua ni. Ini standard kandungan. Standard pembelajaran maksudnya kita nak belajar apa ni dalam topik ni. Apa yang saya nak sampaikan tadi. Okay. Standard pembelajaran hari ini ialah menyatakan pengertian wahyu dan akal. Maksudnya kamu dapat menyatakan apa dia wahyu, apa dia akal. Kemudian menerangkan fungsi, mula pengertian, lepas tu fungsi. Apa fungsi? Fungsi ni peranan lah. Wahyu dan juga akal. Kemudian dapat menjelaskan kedudukan. Kedudukan wahyu dan akal ni macam mana. Dalam menyempurnakan tanggungjawab kita. Kemudian dapat menghuraikan perkara dan tindakan yang boleh merosakkan akal. Ada benda yang boleh merosakkan akal dan ada tindakan. Maknanya tindakan ni perbuatan. Perkara ni hal lah. Kan? Tindakan ni ialah perbuatan yang boleh merosakkan akal. Ini kita akan bincang nanti. Kemudian menilai kepentingan. Apa kepentingan? Perlukah kita berpegang dengan wahyu dan juga kena jaga akal ni? Penting ke tidak? Nanti pun kita akan bincang. Kemudian menyelaraskan peranan antara wahyu dan akal. Peranan. Ada orang dia utamakan akal daripada wahyu. Ada orang dia utamakan wahyu daripada akal. Jadi kita tengok macam mana nak selaraskan. Kita akan bincang juga. Okay, so setakat ni mungkin kamu ada yang tahu, ada yang tak tahu. Apa dia wahyu? Kan? Sebab kalau Ustazah tanya dalam kelas, bila tanya wahyu dengan Quran sama tak? Pakat-pakat jawab tak sama. Sebenarnya sama. Wahyu itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran tu pasal kita sebut Al-Quran pasal dia ada 30 juzuk dalam satu naskah. Naskah yang kita pegang bawa tebal tu kan. Yang tu kita panggil Al-Quran lah. So dalam Quran tu terkandung wahyu Allah. So samalah juga maksud dia. So wahyu ialah pengertiannya ialah kalam Allah. Kalam ni apa maksud kalam pula? Maksudnya ialah kata-kata Allah. Kalau kamu boleh catatlah kat buku tu sikit dengan pensel. Kata-kata Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Lain pada nabi dan rasul tak dapat tak dapat wahyu. Kalau siapa yang mengaku dapat wahyu tu makna sesat lah. Okey. Jadi disampaikan kepada nabi dan rasul melalui perantara. Ada dua lah. Perantara malaikat Jibril alaihissalam ataupun terus daripada Allah. Ni hanya Nabi dan Rasul saja tahu bahawa itu adalah wahyu daripada Allah secara terus. Kalau kita ada benda mai turun, tu bukan wahyu lah. Jin ke iblis lah duk mai kat kita kan. Itu maksud wahyu. Kata kuncinya ialah kalam Allah. Mesti ada perkataan kalam Allah. Okey. Disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun terus daripada Allah. Dan akal pula apa dia? Akal ni ialah keupayaan berfikir. Ni dia kata kunci dia Kalau kamu tak ada kata kunci tu maknanya kena ada perkataan ni. Kalau tak ada perkataan ni salah. Wahyu pula kata kuncinya ialah kalam Allah. Itu kata kunci dia. Tak ada perkataan kalam Allah salah. So akal ialah keupayaan berfikir yang digunakan kepada manusia, yang digunakan oleh Allah kepada manusia, dan tujuannya untuk membezakan manusia dengan haiwan. Haiwan digunakan otak dan habitat. So akal dia tu tak ada. Dia hanya ada otak. Kadang-kadang kita makan pun otak lembu. Siapa yang berani makan? Ada orang makan otak lembu. Kan? Dia makan otak lembu. Tetapi akal tu tak ada pada haiwan. Yang ada habitat dia takat sayang anak, takat bagi susu ke anak. Dia ada terbatas. Itu panggil habitat ataupun nature lah. Ni semula jadi. Selebihnya macam dia pernah fikir macam mana nak
nak apa ni buat baju, macam mana nak fikir, macam mana nak apa selebih-lebihnya macam manusia buat kan, nak tanam pokok tak boleh. Tak ada keupayaan tu, tak ada kepada mereka. So itulah membezakan manusia dengan haiwan. Baik, kita pergi pada ciri-ciri wahyu. Apa ciri-ciri wahyu tu? Pertama, wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia datang daripada Allah, maka kebenarannya mutlak. Mutlak ni maknanya tetap. Kebenarannya tetap, tak berubah-ubah lah. So dia datang daripada Allah. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Maknanya orang awam macam kita tak dapat. Itu ciri kedua. Pertama, datang daripada Allah dan kebenarannya mutlak. Okay, yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul saja. Kemudian yang ketiga, penurunan wahyu melalui perantaraan. Perantaraan siapa? Malaikat Jibril. Ada yang kata Jibril, tak apa. Jibril ataupun Jibril boleh belaka. Ataupun mimpi yang benar. Nabi dan Rasul akan mimpi yang benar. Menyuruh buat sesuatu ataupun menerangkan tentang sesuatu perkara. Kemudian ataupun kalau tak melalui malaikat, tak melalui mimpi, datang suara di sebalik tabir. Nabi ataupun Rasul dengar suara di sebalik tabir tu bukan bermakna ada kain lansir ataupun semestinya ada tabir. Maknanya di sebalik, dia dengar suara lah di sebalik mungkin alam ke di sebalik tabir tu, maksudnya ada batasan lah. Ada benda lah yang gap yang mana sahabat tak nampak. Tetapi hanya Rasul dan Nabi saja yang dengar. Okey, ataupun Allah mengilhamkan ke dalam hati. Satu lagi ialah ilham. Allah mengilhamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdetik. Terdetik dan terdetikkan itu adalah dipandu oleh Allah. Allah bagi terus saja Rasulullah sampaikan. Itu antara cara penurunan wahyu okey. Maknanya berbagai bentuk lah. Penurunan wahyu ni berbagai bentuk. Antaranya melalui perantara malaikat, mimpi yang benar, suara balik tabir dan juga ilham ke dalam hati Rasulullah. Kemudian ciri wahyu yang keempat ialah terpelihara hingga hari kiamat. Maknanya kesucian dia. Kesucian wahyu ni terpelihara hingga hari kiamat. Maksudnya tak ada siapa boleh nak apa orang kata nak musnahkan ke nak orang panggil nak tukar ayat dalam Quran itu. Memang Allah akan jaga. Melalui apa Allah jaga? Akan jumpa lah, orang akan tahu juga macam mana pun. Memang ada percubaan-percubaan oleh pihak-pihak tertentu yang musuh Islam ni untuk menukar ayat-ayat yang terdapat dalam Quran. Tetapi Allah pelihara, iaitu ada je para hafiz, para yang akan jumpa ayat-ayat yang mereka cuba nak tukar tu. Itu maksud Allah pelihara. Memang akan tahunya. Sama juga dengan nama Allah ditulis dekat kasut lah apa kan. Akan jumpa juga macam mana pun. Bila tersebar mereka tak buat dah lah. Maknanya perniagaan mereka akan rugi kan. Orang akan boykot dan sebagainya. Jadi tak jadi dia pun nak buat. Memang ada percubaan tu tapi tak berjaya lah. Okay. Kemudian ciri seterusnya wahyu terhenti selepas kewafatan Rasulullah. Itu ciri wahyu selepas kewafatan Rasulullah tak ada dah. Sebab dah komplit duduk dalam 30 juzuk Al-Quran itu. Apa-apa kita rujuk situ. Akan ada jalan penyelesaiannya. Sekiranya dalam Quran tu ada dia sentuh tentang perkara yang umum, so kita akan refer kepada sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, hadis Nabi lah. Sunnah dengan hadis sama. Kan? Lepas tu kalau tak ada juga dalam hadis, contohnya daripada perkara yang tiba-tiba muncul kan, dalam isu vape ke apa ke, dulu tak ada. So dia punya ulama akan macam isu vaksin dan sebagainya, ulama akan refer kepada Quran dan hadis. Lepas tu kalau ada yang ada yang wahyu ataupun ayat Quran yang menyuruh kita menjaga nyawa, maka mereka akan ambil daripada situ dan akan cuba menafsirkan dan akan berijtihad mengeluarkan hukum daripada nas ataupun wahyu tersebut.
Jadi maka akhirnya dapat keluarkan satu hukum yang mengatakan harus suntikan vaksin. So apabila ulama telah menetapkan hukum, kita kena ikut, kita kena patuh sebab ulama adalah waris Nabi. Warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang diputuskan oleh ulama kita kena ikut sebab ulama-ulama ini adalah pewaris Nabi. Maksudnya pewaris apa? Bukan anak beranak. Pewaris ni maksudnya dalam menyampaikan ilmu atau dalam menetapkan hukum. Okey, itu adalah pengertian wahyu dan ciri-cirinya. Kemudian tengok pengertian akal, dah sebut tadi ciri-ciri akal. Okey, ciri-ciri akal ialah anugerah paling istimewa lah kepada manusia. Anugerah yang paling istimewa Allah bagi dekat manusia untuk berfikir. Sebab tu kita kena berfikir. Kita tak boleh lembab, tak boleh terima ikut je. Kena berfikir. Sebab ini kalau tak mau berfikir nanti Allah tarik balik habis. Otak jadi dungu, jadi tak boleh buntu, tak boleh fikir. Sebab kita kena berfikir, tetapi berfikir kita ni pun ada batasan jugalah. Ni kita akan boleh bincang nanti. Kemudian akal, ciri yang kedua ialah akal membezakan manusia dengan haiwan. Macam saya kata tadilah. Yang ketiga, akal tak mampu memikirkan perkara gaib. Perkara gaib yang macam mana? Tentang syurga, tentang neraka, tentang alam barzakh, tentang hari kiamat, hari akhirat. Kita hanya boleh tahu tapi tak boleh nak fikir. Sebab kita boleh fikir benda yang boleh nampak saja. Contoh kita tengok pen kan. Kita tengok pen. Ni, tengok pen sebatang ni. Kita boleh fikir macam mana dia buat ni, dia buat jalur ni, dia buat jalur macam ni, kenapa pen ni gel pen. Itu kita berfikir sebab kita boleh nampak. Tetapi perkara-perkara yang gaib seperti syurga, neraka, dosa, pahala sendiri pun gaib, kita tak boleh fikir. Jadi kita hanya boleh buat apa? Kita balik kepada wahyu balik. Wahyu suruh beriman kepada perkara-perkara gaib tu tadi. Jadi kita hanya dengar sam'an wa ta'atan. Maksudnya dengar dan taat. Itu yang menunjukkan manusia tu, membezakan manusia yang beriman dengan yang tak beriman. So yang beriman dia dengar dan dia taat. Yang tak beriman dia dengar, dia tak mau taat. Jadi dia tak beriman kepada perkara gaib lah. Ramai yang jawab perkara gaib. Bagi contoh jin. Betul dia gaib, tapi dia dalam banyak-banyak perkara gaib, jin tu adalah satu benda yang kecil lah. Perkara gaib yang lain, dosa, pahala, syurga, neraka, alam barzakh, hari kiamat atau hari akhirat pada mahsyar, titian sirat apa semua tu kita tak nampak. So kita katakan gaib. Jin salah satu contoh lah. Malaikat pun salah satu contoh. Jadi jangan jadikan itu sebagai jawapan utama. Lagi beriman dengan jin pula. Tak lah. Tak boleh lah. Kita percaya dia hanya wujud je. Dia hanya wujud. Tapi untuk sebagai ujian kepada manusia. Untuk mengatasi godaan dia. Maksud kita kena fight dalam hidup ni. Kita kena fight. Dalam apa saja. Hidup ni memang kita kena berjuang. Apa saja bidang nak dapat kejayaan kita kena berjuang. Macam kamu sekarang berjuang untuk belajar. Berjuang untuk dapatkan line. Berjuang untuk masuk kelas. Berjuang untuk dapat apa? Kejayaan yang cemerlang. Jadi di dunia ni manusia kita ni berjuang untuk mendapat kejayaan di akhirat. So berjuang macam mana? Melawanlah hasutan iblis tadi kan, melawan. Merasa malas, lawan. Maknanya kita tak mau kalah dengan iblis ni. Maknanya Allah jadikan iblis tu untuk ujian dekat kita, nak menguji kita. Kalau kita berjaya lawan tu maknanya kita orang yang berjaya lah. Okey. Kemudian ciri seterusnya, akal sentiasa berubah. Dan juga berkembang kan, daripada baby dia berkembang, dia berubah dan berkembang. Iklan susu tu kan. Sel-sel otak berkembang kan. Memang pun jadi daripada baby dia boleh buat apa, satu kan. Jadi itulah dia ciri-ciri akal. Ciri wahyu ada 5 di sini, ciri akal ada 4 diberi. Okey, baik. Tengok dalil pula. Dalil dalam surah Al-Hijr ayat 9.
Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr ni salah satu nama daripada Quran. Kita duk tahu Quran nama dia Quran je. Sebenarnya Quran ada macam-macam nama, ya. Salah satunya selain daripada Quran ialah az-zikr. Az-zikr, ya. Al-Furqan, apa nama Quran juga. Dan kamilah yang menjaga, yang akan menjaganya. Maknanya jaga daripada apa? Jaga daripada sebarang perubahan, jaga daripada sebarang pemusnahan, ya. Jadi itu maksud dalil bahawa wahyu tu datang daripada Allah. Okey, ni dalil yang mengatakan bahawa Allah tentang akal, tentang akal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Artinya sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu berfikir. Maknanya berfikir di sini menunjukkan adanya akal. Tak ada akal macam nak fikir, kan? Jadi keterangan-keterangan itu maknanya ayat-ayat Allah. Allah telah jelaskan semua ayat-ayat keterangan dia dalam Quran tu jika kamu mahu berfikir. Maka kita kena fikir. Bila kita baca ayat tu kita kena fikir. Berfikir. Sebab tu wujudnya kitab-kitab tafsir, sebab para ulama mufassirin iaitu ulama tafsir, mereka berfikir terjemahan yang Allah terjemahkan, mereka rujuk macam-macam rujukan yang mereka buat, termasuklah kepada hadis juga, kan, untuk mendapat tafsir maksud Quran tu sendiri. Maknanya kena berfikir. Okey, so kita tengok seterusnya ialah 2.3.2 fungsi akal, fungsi wahyu dan juga akal. Fungsi ni peranan lah. Peranan wahyu yang pertama sebagai panduan dan pedoman bagi akidah yang sahih. Akidah ini ialah pegangan ataupun kepercayaan. Jadi dia menjadi wahyu ni menjadi panduan kepercayaan yang benar. Sahih ni benar. Kemudian memperbaiki dan membetulkan akidah manusia. Maksudnya membetulkan kepercayaan manusia. Sebelum ni mereka percaya kepada patung, berhala, kan. Jadi fungsi wahyu datang kepada semua nabi dan rasul supaya menyembah Allah, bukan menyembah patung, ya. Kemudian wahyu juga menerangkan yang tadi memperbaiki akidah, okey. Akidah siapa? Akidah manusia. Dia menerang dan menjelaskan perkara ghaib. Macam saya kata tadi, kan. Wahyu dia terang ni. Rasulullah sendiri pun tak tahu. Kalau tak melalui wahyu, kalau tak sampai wahyu kat dia tentang bagaimana syurga, bagaimana neraka, bagaimana titian sirat, Rasulullah sendiri pun tak tahu sebab dia adalah manusia biasa. Tetapi apabila diberikan wahyu kepadanya, pada baginda, maka baginda tahu bagaimana keadaan syurga dan neraka dan disampaikan dekat kita. Perkabaran-perkabaran tentang syurga yang indah, neraka yang menyiksakan, yang mengazabkan, dan bagaimana bentuk titian sirat, melalui wahyu. Okey. Itu tentang akidah. Akidah ni ialah kepercayaan. Saya katakan tadi, kepercayaan, pegangan. Paling mudah ialah iman lah. Okay. Baik. Fungsi wahyu terhadap ibadah. Apa peranan wahyu? Pertama, sebagai sumber utama syariat Islam. Syariat ni maksudnya hukum. Sumber utama hukum. Contoh, ibadat solat. Apa hukumnya? Wajib. Tu kata syariat Islam ni ialah hukum Islam. Jadi macam mana nak tahu dia hukum semayang tu wajib? Tengok wahyu lah. Ada dinyatakan dalam wahyu. Macam tu. Kemudian yang kedua, membimbing dan membetulkan tata cara beribadat. Okey. Macam mana nak cara-cara nak beribadat, kan? Jadi wahyu membimbing melalui sunnah Nabi. Dia tak ada dalam Quran, tak ada tercatat cara nak semayang rukun 13 tu, tak ada nyatakan dalam Quran, tak ada.
tetapi melalui sunnah. Sunnah bukan wahyu lah. Sunnah tu ialah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata dan apa yang Nabi mengaku. Tetapi sunnah Nabi ini mendapat bimbingan wahyu. Kena ingat tu. Apa yang Rasulullah buat, dia mendapat bimbingan wahyu. Contoh macam kita kata tadi, melalui ilham dalam hati Rasulullah kan. Jadi macam mana nak mulakan dengan takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan sujud, semua Allah ilhamkan kepada Rasulullah. Itu cara melalui ilham. Ya. Tapi walaupun tak terdapat ayat dalam Quran menyatakan pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah apa semua, tak ada dalam Quran, memang tak ada. Yang ada dalam sunnah. Sunnah tu yang Nabi buat tu dibimbing oleh wahyu Allah. Maksudnya oleh Allah. Okey, baik. Itu kata membetulkan tata cara ibadat. Sebelum ni pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, cara solat tak sama macam zaman Rasulullah. Macam zaman Nabi Ibrahim, cara solat dia sujud. Sujud dengan duduk antara dua sujud. Tak ada takbiratul ihram apa semua. Jadi zaman Rasulullah baru komplit. Baru komplit ada 13 rukun tu. Tu. Okay. Tu kata menunjukkan tata cara beribadat yang sempurna lah. Bukan kita nak kata zaman Nabi Ibrahim tak sempurna. Tetapi itu di zaman dia kan. Baik. Kemudian fungsi wahyu yang ketiga ialah dari segi ibadat ialah sesiapa yang melakukan ibadat akan mendapat ganjaran dan balasan yang baiklah yang ditetapkan, yang terdapat dalam wahyu dalam Quran. Contoh, siapa yang beribadat dekat Masjidil Haram, digandakan sebanyak 100,000 pahala. Masya Allah kan. Sebab itulah pakar-pakar nak pergi haji, nak pergi umrah, beribadat di Masjidil Haram. Memanglah pahalanya ya Allah tak boleh nak dikira. Okey. Baik. Fungsi wahyu terhadap akhlak. Apa dia peranan wahyu terhadap akhlak? Dia nak membentuk akhlak yang mulia, ya, membentuk akhlak yang mulia, sebab dalam Quran ada diceritakan tentang akhlak Rasulullah. Jadi kita kena ikut. Dalam Quran juga dinyatakan supaya kita dengan alam nak buat macam mana, dengan binatang. Ada belaka dalam Quran, dalam wahyu tu. Okay, kemudian menetapkan peranan wahyu terhadap akhlak yang kedua. Menetapkan hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan akhlak. Ada hukum tertentu. Contoh anak dengan aurat kita dengan ibu bapa kita, macam tu kita kena jaga. Bukan tak ada. Bukan aurat yang tertentu, maknanya batasan pergaulan tu di antara. Sebab tu dalam Quran ada sebut apabila anak dah umur 7 tahun asingkan tempat tidur. Itu maksud berkaitan dengan akhlak lah. Yang ketiga, membimbing masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Maknanya dalam berhubung, dalam Quran juga ada menyatakan manusia dijadikan berbilang bangsa. Ini kita akan belajar nanti dalam pendidikan Islam. Maknanya bila berbilang bangsa tu maknanya dia mengajar kita untuk berinteraksi satu sama lain. Tu kata fungsi wahyu ataupun Quran terhadap akhlak tu. Okey, setakat ni faham tak? Cuba respon sikit. Faham Ustazah. Okey. Baik, alhamdulillah. Baik. Seterusnya keistimewaan Al-Quran. Kita duk tengok kan, kalau kita cukup marah kalau orang buat tak ketahuan dekat Quran. Contohnya bakar Quran dan abunya ditiup merata-rata, koyak Quran, ada yang sampai kencing atas Quran, ada sampai pijak Quran. Bila kita dengar macam tu kita jadi marah. Kita jadi macam, tak, memang rasa kalau boleh nak pi terajang orang tu kan. Memang berlaku pun pada pok-pok ni. Memang kalau kata kita tak dapat nak sepak terajang dia, memang tak boleh buat, maka tunggulah. Kalau dia tak kembali kepada Islam, dia tak bertaubat, bagi orang Islam lah. Kalau orang kafir tu memang dia akan diazab seazab-azabnya dalam neraka. Tunggulah balasan dia. Tak apa, buat dunia kan. Sebab kita tak boleh nak pergi tendang ni, tak boleh bakar ni, kita tak boleh nak pergi ni dia. Melainkan pemerintah je boleh ambil tindakan. Kita tak boleh sewenang-wenang nak pergi bom dia ke apa, tak boleh. Jadi kita serah pada Allah. Allah akan buat, nanti akan balas
Sebab Allah tu Maha akan balas segala tindakan manusia yang di muka bumi, yang mana tak terbalas tu terimalah balasan, sebesar-besar balasan. Jadi apakah keistimewaan Al-Quran, kita kena tahu. Jangan makna kita duk pegang, aku siapa yang buat sesuatu kat orang, aku akan memang akan turun padam, aku tak kira, aku nak bantai kan. Tapi bila tanya dia balik apa keistimewaan Al-Quran, dia tak tahu. Tak kena kan. So kita kena tahu apakah keistimewaan Al-Quran. Okey, Quran kandungannya, isi kandungan semua yang terkandung dalam Quran ini adalah benar dan tidak ada keraguan. Memang tak boleh ragu-ragu pun sikit pun. Sebab dia datang pada Allah, kalam Allah, kata-kata Allah. Sebab itu Quran ni dia punya ayat dia ni bunyi cukup cantik. Berbanding dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah kata-kata Nabi. Sebab dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah kata-kata Allah, bukan ciptaan lagi dah. Kata-kata Allah. Dia adalah kata-kata Allah. Memang tak akan sama lah. Okay. Baik. Kandungan dalam Quran kekal. Kandungan dan hukum dalam Quran kekal sampai hari kiamat. Maknanya macam ni lah. Tetap macam ni lah hukum kat atas yang ada dalam Quran. Wajib puasa, wajib solat, wajib haji pada yang mampu. Kemudian semua hukum-hukum tu tak ada berubah-ubah. Dia kekal sehingga hari kiamat. Okay, pada masa dan zaman bila pun dia tak akan berubah. Okay, kemudian panduan Al-Quran meliputi pelbagai aspek. Maksudnya dalam Quran ni ada macam-macam aspek ataupun perkara lah. Okay, macam-macam aspek, iaitu aspek akidah. Akidah ni tentang keimanan, of course lah, ibadat, akhlak, dan lain-lain ni maksudnya apa? Geografi ada, sejarah lagi banyak kan. Sains tentang kejadian manusia yang kita belajar baru ni ada dalam Quran. Biologi lagi kan, tentang udara, angin, geografi, tentang kedudukan muka bumi, tentang cerita tentang gunung, tentang fizik tentang kelajuan, bagaimana bunyi guruh dan sebagainya. Semua ada dalam Quran. Tu kata meliputi pelbagai aspek lah. Kemudian keistimewaan Quran yang lain ialah membaca dan mendengar Al-Quran adalah dianggap ibadah. Bagi yang boleh baca, dia baca. 1 huruf 10 pahala. Mendapat pahala kan? Dan mendapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Senang-senang saja kamu nak dapat pahala. Allah bagi kat kita, punya penyayangnya Allah. Tapi masih kita malas nak baca Quran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dah huruf? Baru bismillah kan. Tapi malas nak sebut bismillah pun, Masya Allah. Kenapalah kita sombong sangat kan. Jadi bacalah Quran itu. Sehari kena baca walaupun sedikit, walaupun sebaris, walaupun 2 baris kan. Jadikan sebagai amalan. Okey, kalau tak boleh baca, uzur kan, ketika datang haid dan sebagainya, dengar orang baca Quran pun dah boleh dah. Mendengar Al-Quran pun dah boleh dah. Dah dapat pahala dah. Dah dapat pahala dah. Daripada duduk dengar lagu je banyak-banyak kan. Dengar lagu pun tak dapat pahala. Dengar Quran dapat pahala. Baca dah lah tak pandai. Dengar pun tak mahu, habis nak dapat pahala macam mana. Dan Quran ini adalah peneman kita dalam kubur nanti. Kita takut tau. Ustazah selalu ingat. Lepas baca Quran, saya akan pegang pada Quran. Saya peluk dia. Saya peluk Quran tu. Terus bisik kat dia. Bisik kat Quran. Wahai Quran, jadilah teman aku dalam kubur nanti. Sebab aku takut duduk sorang-sorang dalam kubur. Memang takut. Takut, sangat gelap. Takut kubur aku gelap. So, semoga kamu dapat menerangi aku dalam kubur. Jadilah sahabat karibku. Jadi kita letak Quran tu kat dada. Cakap kat dia, wahai Quran, kau jadilah peneman aku nanti dalam kubur. Sebab aku takut duduk sorang-sorang dalam kubur. Kan cakap macam tu. Lepas ni buat macam tu. Okey. Siapa yang tak baca Quran memang rugilah. Baik. Kita tengok anatomi Al-Quran. Apa lagi keistimewaan Al-Quran? Dalam Al-Quran ni ada apa? Kalau orang bukan Islam tanya kamu, kamu nak jawab apa? Apa benda anatomi dalam Al-Quran ni? Dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah daripada Al-Baqarah sampailah Nas kan. Itu adalah mempunyai 114 surah. Itu surah. Juzuk ada 30 juzuk. Juzuk ada 30 juzuk. Ayat
6, 2, 3, 6. Ada dulu-dulu orang sebut 6, 6, 6, 6. Bukan. 6, 2, 3, 6. Ayat Okey. Ayat ni sebaris ni, satu ayat, dua ayat ni ada tanda wakaf tu kan. Tu pernah habis ayat lah. Sudah ada 6,236 ayat. Okey. Jumlah surah surah Makiyah. Makiyah ni maksudnya diturunkan di Mekah. Adalah 86 surah di Mekah saja. Madaniyah, surah Madaniyah maksudnya diturunkan di Madinah, ada 28 surah. Ni boleh jadi soalan objektif ni. Benda-benda ni boleh jadi soalan objektif. Okey. Tu kena ingatlah. 14 surah, 30 juzuk, 6, 2, 3, 6 ayat. Okey. Ayat Makiyah ada 86, ayat Madaniyah ada 28. Makiyah maksudnya turun Mekah, Madaniyah maksudnya turun di Madinah. Okey. Jadi sebagai manusia kita kena sentiasalah bersyukur kepada Allah yang mengurniakan kita dua benda yang berharga ni. Dua harta kat kita, iaitu wahyu, yakni Al-Quran, dan juga akal. Yang tak dikurniakan kedua-duanya kepada binatang. Binatang tak dapat wahyu, binatang juga tak dapat akal. Jadi kita kena bersyukur. Syukur sungguh-sungguh ni. Sujud dekat Allah, masa kita sujud tu memang itulah tanda orang yang bersyukur. Mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya buat apa yang Allah suruh, janganlah buat apa yang Allah larang. Itu hidup kita akan jadi aman dan teram. Allah akan sayang kita. Tak mau ke Allah sayang? Okey, seterusnya kita tengok fungsi akal. Okey, peranan akal tadi, peranan wahyu. Kan? Okey. Fungsi akal pertama, memahami hakikat kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita tengok alam ni saja pun, bagaimana Allah ciptakan binatang, bagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya pokok. Kita boleh fikirlah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Tengok langit je, tengok bintang, tengok bulan. Ya Allah, hebatnya Allah menciptakan benda yang sangat yang manusia tak boleh buat lah. Kan? Tengok laut, awak tengok dokumentari ke? Tengok tentang ikan paus ke? Ikan paus berada di laut dalam sana. Laut dalam sana sangat sunyi sepi, gelap, gelemat. Masya Allah, kalau kita dicampak ke dalam laut tu, apa yang kita boleh buat? So kita kena fikir benda-benda. Baru bila kita fikir benda ni, kita tengok alam, kita fikir, baru iman kita akan meningkat. Barulah kita tidak menjadi orang yang sombong. Barulah kita jadi orang yang taat, dan kita tak jadi orang yang bercakap besar. Kita tak jadi orang yang menghina sesama sendiri. Malah kita tunduk, taat saja apa yang Allah suruh buat. Senang, barulah dapat hidayah kat kita. So kita kena akal ni guna sebaik-baiknya, fikir benda-benda macam tu. Okay. Itu tentang alam lah. Kemudian memahami dan memikirkan wahyu. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Allah suruh berbuat begini. Allah suruh berbuat begini. Fikir. Kenapa Allah suruh buat macam ni? Dalam wahyu tu, Quran tu kan. Allah suruh buat baik kepada apa. Allah suruh kan. Dan Allah melarang zina. Allah melarang. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Dekat tak boleh. So fikirlah kenapa Allah tak bagi mendekati zina. Fikir. Rupanya banyak mudarat daripada, memang tak ada manfaat langsung kan. Kemudian kenapa Allah haramkan arak. Fikir. Rupanya arak ni memang memudaratkan. Dia tak ada benda. Sikit sangat manfaat dia tu. Sikit sangat. Kot-kotlah orang kata boleh menghilangkan menghilangkan kegelisahan atau kerisauan. Hilangkan tu sikit saja. Lepas tu dia sedap, dia main balik risau tu, malah bertambah-tambah lagi risau tu. Kan? Dia jadi merasa berdosa, dia jadi macam lah. Sebab daripada dia minum arak tu dia tak sedap, dia dah mabuk, dia buat macam-macam benda dosa yang lain. So mudarat dia sangat-sangat banyak. So Allah suruh fikir. Kemudian memahami dan membuktikan kebenaran Islam. Islam ni ajaran dia datang daripada Allah sebab berdasarkan wahyu. Bila berdasarkan wahyu daripada Allah lah. So kita fikir bandinglah antara agama Islam. Kan boleh banding, tak ada masalah. Bandinglah antara Islam dengan bukan Islam. Kan? Banding antara Islam dengan bukan Islam.
Jadi bila kita buat perbandingan, kita akan nampak Islam adalah yang the best, terbaik, yang ajaran dia sangat komplit, sangat sempurna. Sangat sempurna. Yang jadi nampak macam tak sempurna ialah perangai orang Islam yang tak mengamalkan ajaran Islam. Sebab tu kalau nak nilai Islam, jangan nilai daripada orang dia. Kalau nak nilai daripada orang, tengok Rasulullah saja dengan sahabat kan. Sahabat pun dia tak maksum, tidak terlepas daripada dosa. Sahabat Rasul tak apa, sebab mereka terlepas daripada dosa. Allah pelihara. Jadi nak tengok Islam, tengok pada ajaran dia, jangan tengok pada orang. Orang ni macam-macam sebab akal kita berubah-ubah. Ingat yang awal tadi kan saya katakan, akal berubah-ubah. Sebab itulah menyebabkan orang ni tak boleh nak menjalankan ajaran Islam dengan betul-betul sempurna, melainkan dengan iman yang kuat lah. So kita kena buktikan kebenaran Islam, bahawa Islam tu benar datang daripada Allah, iaitu dengan wahyu tadi. So akal kemudian mempelajari cara-cara pula nak mendekatkan diri pada Allah. Macam mana cara aku ni boleh dekat dengan Allah? So dengan cara beribadat kan, beribadat, solat, puasa sunat, solat sunat, apa semua tu, sedekah kan. Sedekah kita dengan manusia, tetapi Allah suka pada orang yang bersedekah. So kita fikirlah macam mana cara nak macam mana aku nak dekat dengan Allah. So guna akal. Kemudian membezakan antara perkara yang benar dengan yang sesat. Membezakan sesuatu perkara. Kita tengok, timbang antara dua benda ni, mana dia bermanfaat dengan mudarat, mana yang lebih. Kalau manfaat lebih, kita boleh buat. Kalau mudarat dia lebih, jangan buat. Senang saja nak timbang. Nak timbang antara dua perkara. Tu kata akal lah, fikir. Kalau aku buat macam ni, apa risikonya? Macam awak nak ponting kan, ponting sekolah, awak tak mau masuk line, tak mau masuk, tak mau online. Contohlah awak ni bagus lah. Okay, bagi orang yang tak mau masuk tu. Okay, ni siapa masuk? Akmal masuk. Saya nak ambil kehadiran terus. Okay, bagi orang yang tak mau join kelas kan, yang tak mau join kelas, fikirlah antara manfaat dengan mudarat mana lebih. Mungkin fikir, okay, manfaatnya aku dapat ilmu semua ni, aku dari segi kerja aku dah tak tertangguh, insyaAllah aku dapat continue satu tajuk. Mudarat dia apa? Main sekolah esok aku kena hadap muka cikgu, kena ni, demerit lah segala. Timbang antara dua tu, mana lebih baik? Di samping Allah memihak ke belah mana. So bila timbang dapat jawapan dia, maka ikutlah. Sebab tu kita guna akal. Betul, pandai guna akal, membezakan. Kemudian memikirkan kejadian makhluk dan alam, macam saya kata tadilah, bagaimana kejadian manusia, bagaimana kejadian pokok dengan manusia tak sama. Alam tu dia tumbuh daripada biji benih kan. Biji benih tu pula dia dapat daripada mana? Daripada angin lah, daripada burung lah, dia boleh tumbuh kan. Jadi kamu yang belajar di bidang sains apa semua tu boleh fikirlah, boleh fikir. Sebab itulah siapa yang menggunakan akal, dia boleh mencipta benda-benda yang baru. Maksudnya dia guna akal itu untuk benda-benda yang baik. Mereka cipta benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada manusia dan alam. Okay, baik. Siapa yang ada handphone mungkin boleh scan apa tu wahyu dan akal. Boleh tengok apa dekat QR code tu. QR code tu ada apa di situ. Boleh ambil handphone, scan dekat ni. Kalau ada kalau kamu tengok nota ni kat laptop, GM dengan laptop, kamu bolehlah scan. Okey, dalam QR code ni yang Ustazah dah scan ni, okey, dia ada macam ni. Dia ada ni. Nampak ke tak tak? Nampak ni kamera Ustazah. Tu. Tentang akal. Okay. Dia kata apa? Aku dan Islam. Aku dan Islam. Aku dan Islam pula. Akal dalam Islam. Dia punya tajuk dia akal dalam Islam. Okay.
So ada di huraian di situ dalam IKIM nampak nampak okey. Akar dalam Islam. Dia ada terang tentang akar dalam Islam. Nanti kamu boleh scan QR dalam buku teks. Okey. Pada buku teks boleh scan lah. Baik. Kemudian baik. Kita tengok kedudukan wahyu dan akal. Okay, 2.3.3 kedudukan wahyu dan akal. Okey, Islam meletakkan wahyu dan akal di kedudukan yang sama penting lah. Kalau tanya kedudukan wahyu dan akal macam mana? Sama penting. Sama penting. Kalau ada wahyu saja, akal tak ada, macam nak fikir tentang wahyu tu. Wahyu tu turun kat siapa? Kalau wahyu tu duduk seketui tang tu, lepas tu akal tak boleh guna, tak jadi apa juga wahyu tu. Betul tak? Jadi kalau kata dua-dua penting. Tapi kalau akal saja tak ada wahyu, macam mana akal tu nak dibimbing? Selagi fikir tak apa-apa kan. So sebab tu dia kata sama penting. Jadi wahyu, dia punya flow dia, wahyu akan memandu akal. Wahyu akan pandu akal dalam melaksanakan tanggungjawab. Apa maksud wahyu pandu akal? Akal nak buat, dia tengok balik wahyu. Dia tengok, okey, aku nak tanggungjawab ni wajib lah kat aku. Macam tanggungjawab sebagai hamba kan. Wahyu kata aku wajib sujud kat Allah. Maksud tu kata apa ni, wahyu memandu akal. Kan? Sebagai khalifah juga aku, rupanya dalam wahyu sebut aku sebagai manusia ni, akulah sebagai khalifah di muka bumi. So aku kena mentadbir alam ni dengan baik. Jagalah di keliling rumah kita, kawasan kita, alam kan. So, sebagai khalifah ni kita yang mentadbir muka bumi ni. So itu katakan kedudukan. Sama penting wahyu memandu akal. Jangan akal memandu wahyu. Kalau akal memandu wahyu, terbaliklah pula. Wahyu nak buat kena ikut akal. Dia jadi logik duduk di atas. Tak boleh. Logik duduk di atas, maka sebab itulah timbulnya ajaran-ajaran sesat lah, ajaran-ajaran liberal, sekular dan sebagainya. Sebab apa? Mereka tak guna wahyu. Mereka membelakangkan wahyu. Guna logik saja. Logik. Lalah terkedu. Kan? Terkedu sebab tak boleh nak hurai pun. Contoh apa ni, macam kita kata perasaan. Perasaan tu duduk di mana? Sayang, marah, benci ada di mana? Dalam ni hati manusia. Kan? Tetapi perasaan tu duduk di mana? Perasaan tu ada di mana? Sama juga dengan akal. Ni otak, dalam otak. Di mana akal tu? Tak boleh nak di-proof, tak boleh nak buktikan dengan benda pun. Tak boleh. Yang boleh dibuktikan benda ialah hati, otak. Itu adalah fizikal. Tetapi di sebalik hati tu ada perasaan. Itu memang akal tak boleh fikir. Sebab benda tu tak nampak. Betul kita kata akal tu terbatas. Bila akal terbatas, dia kena pandu dengan wahyu. Tak boleh logik saja. Logik tak dapat. Tak boleh dapatnya. Okey, baik. Kedudukan wahyu. Kita tengok kedudukan wahyu dulu. Okey, tadi kita kata panduan kepada setiap manusia. Dia menjadi rujukan utama. Kedudukan wahyu. Panduan, rujukan utama dalam bab apa? Bab hukum hakam. So rujuk dekat wahyu, rujuk kat Quran. Apa hukum buat ni, apa hukum ni. Kemudian sebab pemisah antara hak dengan batil. Hak ni yang benar, batil ni yang buruk. So wahyu ni dia pisahkan. Yang hak boleh buat, yang batil tak boleh buat. Macam tu. Kemudian pemikiran yang bertentangan dengan wahyu dianggap sesat, salah dan sesat. Maksudnya siapa yang berfikir yang bertentang dengan wahyu, iaitu Al-Quran, adalah salah dan sesat. Sesat di dalam Islam lah. Okey. Dan wahyu ni dia punya kedudukannya sebagai petunjuk mutlak. Mutlak ni yang tetap. Tidak terpengaruh dengan suasana ataupun peristiwa. Berbanding dengan akal. Akal kita sangat mudah terpengaruh dengan suasana. Buktilah kalau kita pergi belajar dekat Jepun, kita akan ikut suasana sana. Kita belajar dekat Malaysia, suasana di Malaysia. Kan, kita akan ikut apa seperti suasana di sini. Macam di luar negara, macam mana sistem pembelajaran di sana. Dia akan terpengaruh, memang tak boleh lari. Tetapi
wahyu, dia tidak memberi kesan langsung suasana ke. Tengoklah dekat Amerika pun yang Islam pegang Quran yang sama, dekat India pun sama, dekat kita sini pun sama, tak terpengaruh pun dengan suasana ataupun peristiwa. Okay, nah jadi kita tengoklah sini dia punya kedudukannya antara wahyu dan akal. Akal kurniaan Allah dekat manusia yang paling istimewa lah. Okay, akal ni kedudukannya ialah membantu memahami wahyu. Membantu memahami wahyu. Tak ada akal, orang gila dia tak boleh fikir pun. Orang gila dia tak boleh guna akal dengan baik kan. So dia tak boleh faham wahyu. Macam kanak-kanak, akal dia tak sama, masih belum berkembang. So dia tak boleh fikir wahyu. Sebagai orang yang dah telah pun sempurna akal, kita sempurna akal tu dah balik, dah matang, maka dia boleh memikir dan memahami kandungan wahyu. Kemudian akal ni menjadi syarat dalam belajar ilmu. Kalau belajar ilmu tak guna akal, tak dapat jawapan dia. Buat matematik ke apa ke. Kemudian menjadi syarat penerimaan taklif syariat Islam bagi manusia yang sempurna akal. Maksudnya dalam syariat Islam, apa yang ditaklif, apa yang ada dalam syariat Islam, kita senanglah bagi kita sebut senang di sini. Apa saja benda-benda yang akan keluarkan hukum, hakam dan sebagainya, akal tu yang akan terima berdasarkan apa yang telah mereka para ulama huraikan, para ulama telah ijtihad. So adanya akal baru boleh terima apa yang telah disediakan oleh para ulama, apa yang telah diberitahu oleh para ulama. Maksudnya ulama nak letakkan sesuatu perkara pun dia fikir dulu. Jadi menjadi syarat lah, syarat penerimaan tu, taklif syariat Islam. Okey. Kemudian mempunyai keterbatasan, ada terbatas, maknanya perkara gaib tak boleh fikir sebab tak nampak. Tak boleh fikir benda yang kita tak nampak. Nah, ini kedudukan akal. Okey, clear. Baik, kita pergi kepada yang keempat, iaitu perkara yang merosakkan akal. Inilah dia ni. Okey. Air ketum. Air ketum ni pelajar-pelajar sekolah pun tak tahu. Kan, Ustazah pun tak tahu. Punya baru-baru ni Ustazah nampak baru jumpa lah pokok ketum tu. Dia tumbuh liak di tanah anak nakal Ustazah. Kan kami pergi dia punya ladang pisang. Dia kata ni pokok ketum ni. Dia kata ada satu pokok di sini. Dia dia tahulah sebab dia kata memang ada Bangla bagi tahu, kita boleh ini daun sangat bagus. Bangla pekerja dia lah. Lepas tu dia kata ni kok ketum. Jadi pokok tu dia tumbuh liang di situ sebab dia boleh beli tanah tu ada dah. Jadi lah ni dia kata ni kalau nak tanam lagi boleh ni sebab dia ada benih, dia boleh buat lah nak tanam lagi. Tapi memang kena dapat lesen lah, kan dapat kebenaran sebab nanti akan dituduh ekspor apa daun ketum dan sebagainya. Jadi menyalahi lah sebab dia ada bahaya dia, sebab bahaya dia sama seperti dadah. Bahan-bahan terlarang dia antara bahan terlarang lah, benda yang terlarang walaupun dia semula jadi. Maksudnya ada yang kata minum sikit je dia akan jadi ubat kan. Tetapi bila minum sikit kita akan jadi baik, dia akan jadi ketagihan dia tu. Bila kita agih, kita akan nak ambil lagi, dan akhirnya memudaratkan. Itu dia akan jadi tak elok balik, maka dia akan jadi haram lah. Okey. Baik. Ini tentang bahan terlarang. Dia boleh merosakkan akal. Yang kedua ialah gejala negatif ataupun maksiat. Maksiat ni boleh merosakkan akal. Contoh, menonton ataupun membaca bahan-bahan lecah. Memang akan merosakkan akal. Sebab apa? Akal akan fikir benda tak elok. Dan akhirnya dia akan buat benda tu. Okey. Yang ketiga, mengambil makanan dan minuman yang memabukkan. Ni arak lah. Kalau makanan ni dia makanan ni yang memabuk, minuman yang memabuk je. Kita tahulah arak, ketum tadi kan. Makanan yang memabukkan. Kiranya macam berbeza dengan bahan terlarang. Bahan terlarang ni dadah, syabu ni bahan lah. Sejenis bahan, maksud kimia, campuran kimia dan sebagainya akan melahirkan, menghasilkan
dadah syabuk, dadah jenis morfin ke apa semua tu kan. Ni dia katakan sebagai bahan terlarang. Yang ni makanan yang memabukkan termasuk merosakkan akal termasuk dadah dia bukan makanan dadah tu dia bahan. Minuman kita tahu tadi arak dengan dan ketum semua tu, tetapi makanan yang memabukkan contoh macam apa tapai, ayak tapai. Tapi dia ayak tapai dia minum juga kan. Apa makanan contoh cendawan yang ada racun. Kita masak. Haram sebab dia akan boleh merosakkan akal ataupun boleh memudaratkan nyawa. So haram, benda-benda yang beracun tak boleh. Okay. Kemudian memikirkan ini juga adalah perkara yang merosakkan akal, ialah memikirkan perkara di luar kemampuan akal. Contoh duk fikir tentang zat Allah. Tangan Allah macam mana? Mata Allah macam mana? Dia cuba duk fikir. Akhirnya dia akan jadi gila ataupun terpesong. Daripada Islam. Sebab benda ni tak boleh fikir. Allah tak bagi fikir, maknanya Allah yang ciptakan akal kita. Maknanya Allah cipta takat tu je. Takat mana yang kita boleh nampak je dia fikir. Lebih dari tu tak boleh. Fikir juga paksa akan jadi gila. So ini 4 perkara yang boleh merosakkan akal. Okay. Baik. Dan yang kelima, pada 10 minit lagi. Kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Pentingnya wahyu ni. Wahyu penting sebab nak jaga akal. Kalau wahyu tak ada, akal kita melelong rata habis kan. Okey. Baik. So kita tengok di sini. Akal perlu dibimbing oleh wahyu kerana kemampuan akal terbatas. Inilah jawapan dia. Kenapa apakah kepentingan wahyu dalam memelihara akal? Kepentingannya kerana wahyu penting dalam memelihara akal kerana kemampuan akal terbatas. Satu. Kemudian yang kedua, terdedah kepada kesilapan. Ada 2 isi ni. Satu, terbatas. Okey. Terbatas lah, tak boleh fikir benda-benda yang tak nampak kan. Dan yang kedua, terdedah kepada kesilapan. Maknanya apa? Kadang-kadang kita fikir, yang kita fikir tu salah. Sebab tu timbul perkara negatif dalam setengah orang berfikir cara positif, setengah orang berfikir cara negatif kan. Sebab akal tak sama kan. Akal tak sama. Kita tengok salah satu benda tu kan, viral. Orang dia akan ada netizen yang dua dua jenis netizen. Satu yang positif, satu yang negatif. Yang positif tu maknanya dia guna akal dia untuk fikir ke positif. Yang negatif tu yang duk hentam, duk kecam-kecam, netizen yang berfikir secara negatif. Maknanya akal tu, nampak? Sebab tu kita perlu bimbingan wahyu. Okey. Baik. So antara kepentingan wahyu dalam memelihara akal termasuklah wahyu memerintahkan manusia menggunakan akal sepenuhnya. Guna akal sepenuhnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian wahyu ni memerintahkanlah sebab dalam wahyu dalam Quran ada ikra. Ataupun ada Allah kata afala tatafakkarun, tidakkah kamu mahu memikirkannya? Itu maksudnya Allah perintah untuk kita fikir. Yang kedua, wahyu membimbing akal dalam memelihara kebenaran. Kebenaran apa? Akidah dan iman. Akidah tu iman lah. So, dalam nak fikir-fikir, kita fikir juga tentang Allah, tentang Rasul. Kita balik pada wahyu. Wahyu yang kata Rasulullah tu adalah seorang lelaki ataupun Nabi dan Rasul adalah seorang lelaki biasa yang diberi wahyu pada mereka, sampaikan kebenaran. So kita berfikir, patutlah setiap ada Nabi mempunyai kitab kan. Macam tu. Kita fikirlah balik. Okay, baik. Yang ketiga, wahyu memastikan kesahihan ibadat. Bila ada satu ibadat yang dilaksanakan, contoh puasa kan. Okay. Dia pastikan ibadat yang wahyu macam ni. Ibadat yang kita buat puasa tu, adakah betul tepat dengan wahyu? Wahyu kata apa? Nak puasa ni mula terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar tu subuh kan. Terbenam matahari tu maghrib. So, kalau kita puasa lepas maghrib sampai ke besok, maknanya salah lah.
tak sahih lah. So wahyu memastikan kesahihan ibadat. Okay. Yang keempat, wahyu mempengaruhi akal untuk menghasilkan kemuliaan akhlak. Okay. Dalam wahyu suruh berakhlak baik. Okay. So akal akan ingat, wahyu pesan macam ni. Dalam wahyu ada kata macam ni. Orang yang berbuat baik pada ibu bapa akan masuk syurga. So kita buat baik. Maksud macam itulah. Wahyu, dalam wahyu ada tulis, ada ternyata bahawa taatlah pada ibu bapa. So akal akan fikir cara nak taat kat ibu bapa macam mana. Kan semuanya supaya terhasillah akhlak yang mulia yang menjadi anak yang soleh ataupun solehah tadi. Berdasarkan wahyu tadi. Okey. Yang kelima, wahyu memelihara akal supaya berfikir dan bertindak secara logik. Bertindak secara logik. Masuk akal ke tidak tindakan itu? Serta selari dengan tuntutan syarak. Dalam wahyu dia tak bagi kita fikir benda-benda yang boleh memudaratkan, kan? So dia pelihara kita. Dan kita nak buat benda tu logik tak logik kita nak buat benda ni, kan? Aku nak kahwin lari ni. Wahyu suruh kahwin, kan? Kahwin dengan cara yang baik-baik, yang betul lah. Seperti mana yang Islam ajak, seperti yang sunnah Nabi tunjuk. Lepas tu kita nak bertindak tak logik, nak pergi buat kahwin lari ke, kahwin cara tak ada lah wahyu, contoh niat saja ke, tak ada wali, tak ada saksi dan sebagainya. Logik tak logik? Fikirlah, kan? Jadi kita kena bertindak secara logik. Tapi wahyu memelihara akal supaya berfikir dengan logik. Okay, yang keenam, wahyu melarang perkara yang merosakkan akal. Kan? Benda-benda seperti arak. Dalam wahyu jelas diharamkan arak. So ini menunjukkan perkaitan wahyu dengan akal dan kepentingan antara wahyu untuk menjaga akal. Okey. QR code ni dia kata apa? Contoh saranan wahyu memelihara akal. Boleh scan dalam buku teks. Okey. Okey, baik. Contoh dia kata apa? Saranan wahyu memelihara akal. Okey, apa dia? Allah mengarahkan kita untuk berfikir, mengamati dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran menggunakan akal. Maksud tadabbur ni ialah menghuraikan apa yang ada dalam ayat tu. Yang nak hurai ni siapa? Adalah ustaz-ustazah ataupun ahli ulama yang faham dan juga pakar dalam bidang tu. Kita jangan pergi cari tukang kebun pula, dia tak belajar bab ayat Quran ni, tiba-tiba nak pergi suruh dia tadabbur. Tak boleh lah. Bukan ahlinya, kan. Akan jadi sesat. Tetapi tukang kebun yang belajar, yang ambil yang mempelajari agama, dia pondok ke apa ke yang ada ilmu, boleh kita menuntut daripada dia. Macam tu. Dan contoh lain ialah akal disuruh mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Kaum-kaum terdahulu, kaum Lut, kan? Apa semua. Nanti kan boleh scan tengok ni. Okey, baik. So apa yang kita perlu hayati di sini ialah sentiasalah baca, sentiasalah baca, faham dan beramal dengan wahyu iaitu Al-Quran. So baca, kan? Faham, tengok terjemahan dia, dan apabila kita faham apa yang disuruh yang ada terjemahan tu, maka kita buat, ya. Kemudian kalau kita nak buat apa pun, bertindaklah berdasarkan wahyu ataupun berdasarkan Al-Quran. Maknanya kalau Quran kata tak boleh lah. Kemudian timbang tara akal dengan bijak, maknanya yang mana baik, yang mana buruk. Okay, yang last sekali ialah keselarasan wahyu dan akal. Okay, sampai habis juga walaupun ada lagi 3 minit. Kita tengok situasi 1. Okay, situasi 1 budak ni cakap apa? Mengapa gejala seks songsang ditegah dalam Islam? Sedangkan perkara tersebut merupakan hak kebebasan individu. Ni ada kata hak asasi lah, manusia lah, apa semua, tapi Islam tegah seks songsang, kan? Dia tanya di sini. Okey, ni jawapan dia. Aktiviti seks songsang bertentangan dengan tuntutan wahyu. Dalam Quran dia tak bagi. Perkara ini telah terbukti membawa penyakit. Pasal tak bagi kaji, fikir. Rupanya seks songsang ni akan membawa penyakit, kan? Dan meruntuhkan nilai akhlak dan moral.
kan, macam AIDS apa semua, meruntuhkan nilai akhlak dan moralnya akhlak sebagai seorang manusia, sebab manusia tak sama dengan binatang, tukar-tukar pasangan apa semua tu kan, apa ni, dan liwat apa semua tu, maknanya bukan, dia akan meruntuhkan nilai akhlak. Sebab tu Islam larang. Tak boleh ni, hak kebebasan individu, otak memfikir nak bebas. Bagi orang yang tak beriman dengan wahyu, mereka akan terus berada dalam kesesatan. Tetapi sesiapa yang ada dipandukan wahyu, pegang dengan Quran, maka mereka akan menjaga nilai akhlak, akan terselamat dari penyakit-penyakit. InsyaAllah Allah pelihara. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, dia jawab apa? Kebebasan itu mestilah dihadkan. Kawan-kawan seorang lagi cakap, memanglah bebas-bebas juga, tapi terhad supaya tidak membawa mudarat. Kan? Bebas, lama-lama tengok apa yang berlaku pada Sajjad kan. Dia memang kaya. Kita bukan nak jatuhkan dia, tapi kita ambil contoh ni sebagai iktibar. Jangan buat macam tu, sebab apa yang dia dapat, dia tak tenang pun. Dia memang kaya, dia ada segala-galanya, tapi adakah tenang hidup dia? Kamu rasa dia tenang ke? Pihak sana buru dia, pihak sini macam ni, pihak sana macam ni kan. Mana atas dunia lagi Allah bagi dia resah, gelisah, jiwa tak tenang. Akhirat bayangkan macam mana. Sebab menyalahi wahyu, bertentangan dengan tuntutan wahyu. Macam tu. Okay, so ni cikgu lah kot tanya ni. Cikgu yang bagi soalan ni. Okay. Tepat sekali. Lepas budak-budak ni jawab, tepat sekali. Allah berfirman yang bermaksud, dan kalaulah kebenaran itu tunduk mengikut nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada. Apa yang seperti mana yang terjadi pada umat terdahulu. Kaum Nabi Lut, mereka ni Allah kurniakan tubuh badan yang sasa, yang kuat, gagah perkasa, yang sado kan. Boleh bayangkan orang-orang yang sado. Kaum Lut ni mereka dah lah sado, lepas tu dia tinggi, besar. Cuba kamu tengok pakaian perang di zaman dahulu. Kalau kamu pergi pameran, nampak pakaian-pakaian perang tu, kamu duduk sebelah tu. Kecil je kita. Even kamu lelaki pun, kecil je. Baju perang tu besar. Ni gagah perkasa. Kaum-kaum terdahulu ni memang besar-besar. Allah bagi tubuh-tubuh sasa. Tetapi apa yang dia buat? Lelaki suka kat lelaki. Dia gay. Lelaki pergi suka kat lelaki. Sedangkan Allah jadikan lelaki dan perempuan secara berpasangan. Kan? Untuk sebagai kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Tapi dia pun tak mau ikut. Nabi Lut larang. Tak boleh buat macam ni. Buat juga. Zaman lah timbul balik ke LGBT ni. So zaman Nabi terdahulu Allah memang balas lalu tu juga, on the dot Allah balas, on the spot Allah balas. Sebab nak bagi pengajaran, sebab kepada ni sunnatullah, Allah dah tetapkan untuk menjadi pengajaran kepada umat akhir zaman. Kita ni lah kita. So bila kita ambil pengajaran, kita tak buat. Tapi kalau siapa yang tak ikut wahyu, membelakangi wahyu, hanyalah jadinya. Maka dia ikutlah LGBT tu. Dah ada pula puak yang sokong pula tu, kata atas dasar hak kebebasan individu. Aduh, logiknya kat mana orang tak tahulah. Okey. Baik. Untuk situasi 2, mengapa riba diharamkan dalam Islam sedangkan perkara tersebut menguntungkan? Ni. Orang kata, pasal apa riba haram pula? Cuba tengok Cina ke atau orang kat Islam. Sebab riba lah dia perkaya. Kan? Okey, so jawapan dia, walaupun menguntungkan, namun riba menzalimi orang lain. So wahyu larang kita melakukan kezaliman. Quran, Allah, Islam larang kita buat kezaliman. Jadi riba ni salah satu perkara yang zalim. Jadi sebab itulah dilarang, sebab itulah haram. Tu kawan ni kata baguslah, itulah perbezaan antara akal yang terpandu oleh wahyu dengan akal yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Jadi riba ni wang pertambahan. Contoh kamu hutang kawan kamu hutang 500. Lepas tu kawan kamu kata bulan depan kalau hang tak dapat bayar, tertangguh bayaran, naik RM50. So dia akan jadi, kalau kamu tak bayar, jadi RM550. RM50 tu adalah riba.
tambahan kan. Jadi sebenarnya dia menzalimi. Kenapa menzalimi? Kau ni dia hutang sebab apa dia hutang? Sebab dia tak ada duit. Sebab tu dia hutang. Jadi bila awak tambah, bila kita tambah, kita telah membebani dia. Kita telah memberi zalim kat dia sebab bagi dia susah. Kan 500 pun dia tak ada. Nak cari, nak himpun, nak banyak, kena tambah balik. Tambah lagi. Tambah ini adalah satu kezaliman kat dia. Sebab tu haram riba ni. Orang yang macam kapiak, orang kapiak, mereka tak fikir sebab mereka tak ada wahyu, mereka tak ikut seperti mana wahyu. Sebab itulah kamu yang fikir Islam sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Bila nak maju? No. Sahabat dulu, contoh Abdul Rahman bin Auf, seorang jutawan, harta dia berbilion-bilion, million. Harta Abdul Rahman bin Auf, kalau kamu tak percaya, kamu Google cari harta sahabat-sahabat, siapa yang jutawan. Abu Bakar sendiri, sebab tu Saidina Abu Bakar dia boleh membebaskan Bilal bin Rabah sebagai hamba. Sebab apa? Kaya. Sebab Islam tak larang nak kaya. Tetapi ingat, kena keluarkan zakat. Sebab apa? Kita nak bantu orang susah. Nampak? Cantiknya ajaran Islam tu. Okey, baik. So tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita tutup kelas dengan surah Al-Asr dan tasbih kifrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana Subhanallah. Sekian dulu. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.